Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semua sudah bersedia untuk majlis malam ini. Satu lagi ilmu yang boleh saya kongsi dengan anda, insyaAllah. Walaupun pernah satu ketika dulu saya dah cerita tentang edema ataupun bengkak kaki yang tak boleh baik, tetapi yang lewat-lewat punya cerita sekarang ni ada benda baru yang saya ingin sampaikan kepada anda bagi mereka yang penyakitnya agak kronik. Maksudnya sakit bengkaknya tu kalau dah baik pun dia datang balik. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni yang recurrence ni, yang berulang kali? Boleh? Kita share, ada kita kongsi, like, love dan doakan sesiapa yang tengah sakit sekarang. Kita fokus pada satu dulu, iaitu edema ataupun kaki yang bengkak, yang susah nak surut, yang bila tekan dia melekuk ke dalam tu. Ada dua jenis sebenarnya, satu tekan tak melekuk, satu tekan yang melekuk ataupun pitting edema they call it. Okey, yang tekan tak nak naik balik dalam masa 5 saat tu. Yang tu yang lebih kita risau sebenarnya pada malam ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali selamat kita bertemu. Nombor satu, penyakit yang biasa jadi kaki bengkak yang kita selesaikan awal-awal ialah kalau you berdiri terlalu lama sangat, disebabkan mungkin sebab you kerja ke ataupun bertugas atau mengajar. Setengah orang jadi nurse, jadi stewardess ke, itu kena berdiri lama-lama, betul? Okey, ataupun memang kerja you berdiri all the time, jadi guard ke, macam tu lah. Tapi yang tu tidak menjadi masalah, sebab bila you balik nanti kaki you kalau you angkat sikit dia dah mula surut kan. Ataupun setengah orang tak payah berdiri lama, duduk pun boleh bengkak kaki, duduk lama sangat lah. Pendek cerita, kalau satu posisi saja disebabkan oleh gravity membawa turun air dalam badan kita tu ke bawah pada lutut, senang kena dia panggil edema ataupun bengkak kaki. Nombor satu. Yang tu saya rasa you pun dah tahu, tak payah you risau sangat. Cuma janganlah biar terlalu berlarutan. Kalau dah nampak ada peluang untuk naikkan kaki sikit atau duduk-duduk daripada berdiri, tukar-tukar lah posisi, faham tak? Okay, curi-curi lah. Bukan you nak curi tulang, tetapi curi supaya kaki you tak bengkak. Okay. Nombor satu. Nombor dua ialah disebabkan oleh you ada injury, ada luka ataupun ada masalah-masalah ni lah, orang kata accident dan sebagainya. Itu pun tak perlu risau, sebab selalunya bila dah baik, bengkak kaki ni pun akan surut dengan diberi sedikit waktu, ya. Time will heal, insyaAllah. Dan kalau dia dah selesai, dah tak datang balik, tu tutup kes. Tapi kalau dia datang balik, isunya dia keep on coming back, kemungkinan bukan disebabkan oleh injury itu saja atau luka-luka itu saja, tapi disebabkan mungkin ada vessel atau pembuluh darah seperti vena cava. Vena tu maksudnya vein, kan ada arteri yang bawa darah yang ada oksigen, tarik balik darah yang dah agak kotor tu, itu dipanggil vena. So kadang-kadang vein yang jadi isu kita, yang luka ataupun sentuh dahulu dan dia tak baik betul, maka dia boleh jadi bengkak kaki. Alright, itu kena dicek oleh doktor lah. Seterusnya, saya ambil yang lebih serius sikit ke atas sekarang. Dia boleh jadi sepsis ataupun boleh jadi orang panggil infection. Kalau dah jadi infection, sepsis tu boleh bawa maut pun. Sepsis tu maksudnya kalau bakteria dah masuk, dah menanah, dah luka, dah jadi ulcer. Sebab bengkak-bengkak kaki ni kalau terlalu lama, kulit tu akan bertukar menjadi macam kulit pokok kulit pokok yang kering ni, tahu tak? Dia macam tree bark. Kulit kayu ni, kulit pokok tu kalau you tengok kan, dia berkutu, tak elok dan sebagainya. Lama-kelamaan takut nanti jadi dia berkuping-kuping dan menjadi ulcer, menjadi orang kata macam cellulitis. Maksudnya sel you dah jadi inflame, merah, bengkak, menyala dan macam panas. Kaki dah jadi keras. Kalau dua jenis kulit pun boleh jadi, satu kasar, satu lagi jadi licin sangat-sangat pula, macam porcelain pula. Itu pun tak elok, hilang habis bulu-bulu roma kaki semua dah tak ada pun. Betul? Nombor 3. Nombor 4,
Lagi satu perkara yang sentiasa berlaku, yang orang pregnant selalu komplain, nak buat macam mana kalau dah ada baby, dia menekan, bila dia menekan ke bawah, jadi nak naik susah sikit, maka dia tersimpan lah air water retention. Pandai-pandai jugalah mak-mak yang kalau tak perlu berdiri, jangan berdiri terlalu lama. Ibu-ibu yang mengandung tu, sebab sekarang jantung sama saiz tapi nak kena jaga 2 orang. Saya ulang, jantung satu saiz maknya punya lah, tapi nak kena ada orang tumpang. Maksudnya baby dah tumpang, baby tu dah berdegup jantung dia, kita pun kena tolong pump makanan, nutrien, oksigen, darah kepada baby kita. Betul-betul? Jadi tuan-tuan sekalian, masalah hormon perempuan semua ni adalah sampai peringkat, satu cerita sebelum saya lupa kepada penyakit-penyakit lain, jangan lupa kepada hypothyroid. Ni selalunya orang lupa. Thyroid memainkan peranan untuk menyebabkan kaki boleh jadi bengkak. Apabila hypo, maksudnya aktiviti thyroid kita tidak aktif, berarti dia punya fungsi badan kita pun tidak aktif. Apabila dia tidak berfungsi seperti sedia kala yang terbaik, optima, maka blood pressure pun akan terganggu, maka naik turun air, simpanan air, pembahagian air kadang-kadang tidak sama rata, maka kadang-kadang dia tertinggal kat sebelah kaki. Sering kalinya bawah pada pergelangan kaki lah, kadang-kadang naik sampai tekan kat pergelangan kaki pun megak juga. So itu dinamakan hypothyroid. Faham? Low thyroid hormone level. Baik, kita masuk ke yang lebih serius sekarang. Boleh? You bersedia? Ini dia, kalau you bermasalah dengan ubat-ubatan, nombor 4 ni, medication is the real first big problem. Yang tadi semua saya kata pun masih boleh diuruskan. Hypothyroid tu kena jaga juga, sebab dia autoimmune. Tapi yang lebih kerap berlaku, yang lebih orang lupa diri ataupun tak perasan, ialah medication. Sebab dia bukan ubat untuk edema, tak ada ubat untuk edema. Paling-paling doktor bagi ubat bagi lawas kencing lah, supaya keluar banyak sikit air daripada badan you. Tapi asal usul kenapa dia mula kena bengkak tu, ada hampir 10 jenis ubat yang terkenal menyebabkan boleh sampai bengkak kaki, sebagai salah satu daripada kesan sampingan ubat-ubatan moden. Nombor 1, ubat untuk orang Parkinson. Nama-nama saya pun tak ingat apa, Pramiprazole, nama-nama kalau you bukan expert dalam penyakit tu, selalunya you tak akan ingat. Okay. Nombor 2, ubat clonidine untuk blood pressure. Yang ni memang very common. Ubat untuk blood pressure, untuk diabetes, satu lagi blood pressure, diabetes, dan untuk kolesterol pun boleh menyebabkan kaki boleh jadi bengkak. Lepas tu ubat untuk depression, seperti trazodone, lepas tu MAO inhibitor. Kan dah panjang-panjang nama ubat ni semua tu. Tapi yang paling saya boleh ingat, sebab saya ada gout, ialah ubat yang bila dia menyala gout, nak bagi hilang sakit, painkiller tu selalunya NSAID lah, non-steroidal anti-inflammatory drug. Yang ni kalau you pergi kat semua farmasi ataupun siapa-siapa yang pernah sakit teruk, dia mesti ambil ubat NSAID. Seperti nama apa? Seperti Voltaren, seperti Synflex, kan. Apa lagi, macam-macam lah, saya pun tak ingat. Tapi saya biasa dengan 2 ni, ubat-ubat ni. Dan ubat ni pun boleh menyebabkan kidney problem. Dan kalau tak jaga kidney kita, kidney rosak, jadilah bengkak kaki. Selalunya kidney problem, bengkak kaki dua-dua belah. Okay. Steroid, kalau you ambil steroid ataupun you ambil kemoterapi macam saya dulu, memang senang kena kaki bengkak ni. Sebab apa? Rosak sel-sel kita, rosak mitokondria kita, dia tak boleh balance lagi dah, maka bocor sel ni, air boleh keluar, dia tak duduk dalam tempat yang pembuluh darah yang elok-elok, dia pandai pergi main tempat-tempat lain, maka nak naik balik dia tak boleh lagi dah, tak larat lagi dah, tersimpanlah di kaki. Contoh,
setengah tu naik sampai ke lutut pun ada, setengah tu naik ke tangan, ke jari, ke mata. Ni yang paling takut kalau dia naik ke kepala, ke otak. Dia panggil apa, brain edema. Kalau kena brain edema, jalanlah kita. Faham tak? Baik. Seterusnya penyakit yang lebih kita takut selain pada ubat-ubatan ialah heart failure ataupun penyakit jantung yang dah mula lemah. Masalah jantung lah pendek cerita, asalkan ada pernah sejarah heart attack ke contoh. Lepas tu kalau you tersangkut pula dengan lung problem, kadang-kadang kan isu paru-paru dan jantung sekali, dahsyat lah. Kalau paru-paru tu datang, dia sampai tak boleh nafas, sampai ada asma balik. Attack macam ni boleh menyebabkan air tersimpan di kaki, jadi edema juga. Okey, saya lupa nak cerita tadi, yang tekan tak naik balik tu, maksudnya tekan dia tak nampak terbenam apa-apa, selalunya hypothyroid ataupun masalah vein. Tapi yang lain selalunya tekan mesti tenggelamnya sikit-sikit. Gerunkan juga kalau you tengok kaki tenggelam ni. Bengkak-bengkak tu dia, kalau you tengok orang yang ada kidney failure, saya dah kata tadi, hati-hati. Okey, kalau selalunya dia ikut sebelah mana lah. Kalau belah kanan yang lebih teruk, kaki belah kanan yang tu. Tetapi kidney kalau fail, dua-dua sekali. Yang liver yang selalunya kalau belah kanan bengkak. Kalau orang kata jantung, belah kiri yang bengkak, kaki. Tapi itu bukan satu petanda yang tepat. Yang penting ialah semua kaki yang bengkak harus diambil perhatian, sama ada buah pinggang, jantung, paru-paru, dan satu lagi iaitu liver. Rupa-rupanya liver walaupun tidak ada kaitan sangat dengan air punya management, tapi dia ada kaitan dengan protein management. Maksudnya dia mengeluarkan penjagaan protein. Kalau protein tak cukup ataupun potasium tak cukup dalam badan, kidney pun jadi rosak, buah pinggang tak boleh absorb air elok, sodium terlalu banyak dalam badan, garam, maka dia simpan air. Patutnya ada potasium yang lebih mencukupi, sebab potasium lah mineral yang paling mustahak. Antara 4-5 yang mustahak: potasium, magnesium, kalsium, sodium, apa lagi, katakan selenium lah, boron, semua tu yang kecil-kecil kan. Tapi yang 4 ni, okay, so vitamin D semua tu kena cukup. Tapi potasium kena 4,700 mg, banyak tu. Selalunya orang tak cukup, jadi kalau liver rosak, habis. Kidney pun tak cukup potasium, habis. Jadi air tak boleh keluar. Bila air tak boleh keluar, tersimpan lah. Faham? Jadi bukan kerja you ialah nak kempiskan yang bengkak tu, yang you nampak tu. Yang tu kalau tekan macam mana pun, urut pun dia boleh hilang, tapi sekejap datang balik. Pasal apa? Puncanya tak dibetulkan. Satu lagi, blood pressure. Kalau terlalu tinggi blood pressure, tadi kan kalau potasium tak cukup semua tu pun, blood pressure akan meningkat. Mulalah jadi susah air nak keluar, dan banyak tekanan-tekanan blood pressure ni pun boleh membocori kapilari kita sehingga kena air susah nak diproses balik. Jadi membalanskan air ini menjadi masalah. Okey, last kali ialah setengah orang ada masalah blood clot di dalam betis mereka. Pernah tak you dengar orang yang travelling macam saya baru ni, pergi balik London 12 jam kan, naik kapal terbang, kalau asyik duduk je, tidur je kat dalam kapal terbang tu, tak, memanglah mana kita nak berjalan, nampak pelik kan. Tak gerak pula kaki, boleh jadi pengumpulan darah di betis, dia panggil blood clot, boleh beku. Bila dah mula beku, tak gerak juga, tak buat apa-apa, dia boleh naik ke paru-paru. Bila dia jebak dengan tersangkut di paru-paru tu, itu boleh bawa maut. Dia panggil pulmonary embolism. Dia kecil mula-mula, lepas tu dia naik, dia sangkut lagi, dia blood clot, dia jadi beku darah naik ke atas, tangkap ke dada kita. Lepas tu kat dalam kapal terbang pula tu, siapa nak tolong you tu tak? So kalau boleh lain kali siapa yang travel lebih pada 2-3 jam tu,
tolong ajak gerak-gerak sikit lah dengan kawan-kawan, pergi sembang-sembang, berdiri, duduk, goyang-goyang kaki sikit, faham? Okey, kalau tidak nanti dia tak pasal-pasal, simple je. Yang ni bukanlah you pergi membajak tanah ke, naik gunung ke, tahu-tahu boleh bawa maut pula tu, kan bahaya tu. Ada orang pulmonism, kalau tak kena paru-paru dia naik ke kepala, macam mana? Baik, jadi tuan-tuan sekalian, apa yang you nak kena buat? Okay, yang penting jumpa doktor, of course. Pastikan kita leraikan masalah yang besar-besar dulu. Contoh, adakah diabetes you dah dikontrol? Pun boleh jadi masalah ni. Selalunya orang lupa yang diabetes adalah antara punca utama kenapa kaki jadi bengkak. Lepas tu yang 3 serangkai tu lah diabetes, high blood dengan kolesterol. Of course, kalau kita gemuk lagi satu lah, kan? So kalau 4-4 ni, kalau you boleh buat orang kata apa, exclusion, nyahkan daripada masalah-masalah yang takut-takut seperti buah pinggang, liver problem, ada fatty liver semua tu, satu lagi apa, jantung, paru-paru, ni thyroid tadi kan, kena jaga thyroid. 3-4 ni kalau you boleh selesaikan, doktor kata tak ada masalah, barulah boleh tarik nafas lega sikit. Make sure tak ada deep vein thrombosis yang beku kat betis tu. Dan setengah orang kan ada macam ulau belengkau tu kat belakang betis tu, nampak tak, kat belakang lutut tu yang dia panggil varicose vein semua tu, yang tu pun kena hati-hati, sebab kat situ pun boleh jadi masalah nanti. Pernah tengok tak? Selalunya orang perempuan pregnant lah, bila lepas pregnant tu dia tertutup sikit. Tapi orang lelaki ataupun tua yang rajin kerja banyak sokan dulu, kadang-kadang dia jadi macam urat simpul biawak kat belakang tu, bersimpul-simpul kat belakang tu. Itu pun kena hati-hati, jaga. Baik, kalau balik pada kerja, mulakan dengan angkat kaki dahulu. Itu yang paling basic. Nombor 2, pakai stocking yang dia panggil special compression stocking. Dia special, bukan stocking yang ikut nak ketat, nak rasa sendat saja. Sebab kadang-kadang terlalu ketat nanti dia akan jadi masalah juga, kan? So ambil yang special, yang dibuat khas untuk penyakit vein problem ni, masalah-masalah bengkak kaki ada jual. Stocking yang biasa tak boleh pakai, sebab nanti dia punya keeratan dia tu tak sampai ke bawah lutut. Selalunya stocking ni sampai ke atas lutut pun. Okey, baik. Seterusnya, kasut, kalau you terpaksa juga keluar, pakai kasut yang ada support betul-betul punya. Bukan pakai serelum je masuk jalan. Orang yang ada edema ni nak kena ada backup yang kuat. Maksudnya bawah tapak di setengah daripada kasut you tu ke belakang mesti yang strong. Strong maksudnya tinggi sikit dan boleh support, bukan flat terus. Nanti lagi lambat nak baik. Seterusnya, angkat kaki tu biar sampai setinggi mungkin, tak apa, ataupun buat 90 darjah ke dinding sementara you nak tidur tu. Lepas tu kasut saya kata, lepas tu kalau you boleh naik basikal setempat ke, kalau teruk sangat lah, yang berulang kali ni kena beli basikal yang duduk kat dalam bilik tu, supaya you sentiasa ada sikit pergerakan dan exercise yang sederhana. Massage boleh dibuat kalau tidak ada tempat-tempat yang berbahaya, seperti kan tadi saya kata varicose vein tu, jangan nak salah tekan pula kat situ, nanti dia pecah pula nanti, kan. So yang biasa-biasa bengkak ni urut pelan-pelan ke arah jantung. Saya ulang, ke arah jantung, pergi ke jantung. Okey, tolak ke jantung, okey. Jangan buat kepercayaan orang tua-tua dulu, semua kena buang ke bumi, daripada badan. Betul lah, tu urut kampung, tapi ni urut edema, semua kena masuk balik ke jantung. You membantu jantung supaya tak penat. Dia sebenarnya dah letih dengan paru-paru, sebab tu kita perlu bantu urut dia, faham? Okey, lepas tu minum air yang mencukupi, ikut diet yang betul. Dan satu hari nanti saya akan cerita satu lagi nama baru. Saya akan bagi tahu nama diet tu. Diet D&D diet juga, tapi saya dah
dah upgrade dia kepada satu lagi diet yang boleh fleksibel, yang you tak payah. Ramai yang komplain kata, dok susah juga nak ikut diet, tetapi ramai yang dapat manfaat. Memanglah benda nak baik, benda yang nak manfaat mestilah kena usahakan. Namun saya nak cuba betulkan lagi, nak permudahkan lagi supaya saya sendiri boleh ikut tanpa rasa sedih kalau pergi sesekali ada cheat day ke. Kita tak adalah rasa macam bersalah sangat kan, rasa berdosa pula. Sebenarnya tak ada apa makanan yang kalau dah halal tu tetap halal, cuma kena pandai pilih saja. Cukup dulu. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Ubat untuk jumpa doktor untuk penyakit-penyakit yang susah-susah tadi tu, pastikan you dapat secara profesional dan jangan nak fokus cuma nak bagi hilang bengkak tu saja. Itu bukan isu yang utama. Faham? Lain pada tu, saya kira hati kena senang. Sebab kalau you panik nanti dia bengkak tu lambat nak baik. Okey. Siapa yang ada gout, berhati-hati. Saya dah ada pengalaman terbaru iaitu kalau you nak buang you punya gout atau nak potong, nak operate dan sebagainya, pastikan you bersedia untuk bengkak kaki dan sebagainya ni, sebab dia boleh bengkak selepas pada operation macam saya tengah lalui sekarang. Tapi saya tahu apa nak buat. Alhamdulillah, mungkin by this week Tuhan akan bagi rezeki kalau saya cuba usahakan supaya dapat membetulkan keadaan. Sikit lagi tinggal. Okey, jalan masih lagi terencot-encot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dunia anda bahagia, hidup anda di dunia bahagia, akhirat syurga. Senyum-senyum sokmo, jangan lupa. Okay? Dan let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?